kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk mengenai khasat pengeluaran dalam ekonomi Islam. Saya Nur Safi Alai Metiaka Yunus dari DPN 2A. Pengeluaran merupakan satu bidang penting di samping pengagihan dan juga penggunaan. Tanpa aktiviti pengeluaran, pengagihan dan penggunaan akan terjejas dan manusia gagal memperolehi barang-barang keperluan asas sehingga menyukarkan kehidupan mereka kerana tiada lagi pengeluaran hasil bekalan dan juga perkhidmatan. Pengeluaran merupakan salah satu proses ekonomi yang melibatkan penawaran yang harus dilakukan sehingga berlakunya permintaan dan juga penawaran. Definisi pengeluaran menurut Islam adalah satu usaha mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang terdapat daripada pelbagai kurniaan ilahi serta mewujudkan satu bekalan barangan dan perkhidmatan bagi yang memerlukannya. Menurut Dr. Abdullah Mohsin, pengeluaran membawa maksud satu usaha yang bersungguh-sungguh serta berterusan mempergandakan keuntungan, memperkayakan masyarakat serta memperkukuhkan kedudukan mereka di tempat yang tinggi. Manakala menurut Aidit Ghazali pula, pengeluaran membawa maksud satu usaha mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang efektif dan diperlukan yang boleh membawa kesan baik kepada moral dan fizikal manusia. Manakala M.A. Manan pula, pengeluaran ialah satu benda yang dijadikan sebagai perkhidmatan dan berguna kepada manusia. Definisi pengeluaran menurut konvensional pula melalui Datuk W. Peirce adalah satu tindakan mengubah faktor-faktor pengeluaran kepada barangan dan perkhidmatan yang dikendaki untuk penggunaan dan juga pelaburan. Manakala menurut Patterson pula, satu kegiatan dalam memenuhi kehendak para pembeli dengan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Ianya melibatkan kuantiti barangan, pengubahan bentuk barangan dan juga pengagihan barangan kepada para pembeli. Dan seterusnya menurut Alfred Marshall pula merupakan satu penciptaan utility. Saya Nur Sabrina Binti Abdul Jalil dari kelas DPM 2B. Saya akan menerangkan objektif pengeluaran dalam ekonomi Islam. Setiap sistem ekonomi mempunyai objektif yang tersendiri dan sistem tersebut terbahagi kepada 3, iaitu sistem kapitalisme, sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Objektif untuk sistem yang pertama, iaitu sistem kapitalisme, ialah sistem ini menganggap pembangunan ekonomi serta harta sebagai objektif yang penting. Hal ini kerana objektif sistem ini mementingkan kesejahteraan kebudayaan adalah segala-galanya. Dari segi aktiviti pengeluaran dapat dilihat daripada gelagat pengeluar atau firma yang terlibat secara langsung dalam mengolah sumber kepada barangan dan perkhidmatan dan ia dibeli oleh pengguna. Firma merupakan unit pembuat keputusan mengenai pengeluaran. Seterusnya, sistem konvensional firmanya mempunyai satu objektif tunggal daripada aktiviti pengeluaran, iaitu memastikan keuntungan yang maksimum. Objektif tetap sama, tidak mengambil kira sama ada firma tersebut besar atau kecil. Sistem ini memastikan pemaksimum keuntungan disebabkan oleh andaian terpenting yang terdapat di dalam ekonomi konvensional. Dan manusia sentiasa memperolehi kepuasan walaupun menghadapi masalah kekurangan. Selain itu, ekonomi Islam menyetujui dengan objektif pengeluaran iaitu meningkatkan kekayaan serta kepuasan. Namun begitu, ekonomi Islam mempunyai matlamat akhir. Matlamat akhir tersebut ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga mendapat keredaan di sisinya. Penghayatan seperti ini mampu menggiatkan lagi aktiviti pengeluaran yang diusahakan untuk meningkatkan lagi kebajikan ekonomi manusia serta keuntungan yang khusus. Usaha dan mencari jalan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal demi mencapai objektif tertentu. Akhir sekali, objektif pengeluaran mengikut Dr. Najatullah Siddiqui ialah yang pertama, menyediakan keperluan sendiri secara sederhana. Ini bagi memastikan bekalan yang mencukupi untuk mengharui hari seharian kita. Sebagai contoh, keperluan makanan, tempat perlindungan, kesihatan dan pakaian. Yang kedua, memenuhi keperluan orang-orang yang di bawah tanggungjawab atau keluarga. Ini merupakan satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tanggungjawab ini dianggap sebagai sedekah. Seterusnya, menyediakan keperluan bagi masa hadapan.
Rezeki yang kita dapat tidak seharusnya dihabiskan dan dibazikan sepenuhnya. Namun begitu, simpanlah sedikit bermasa akan datang. Ini kerana bagi mempersiapkan diri jika berlaku perkara yang tidak diingini dan memerlukan duit. Selain itu, peruntukan bagi generasi akan datang. Objektif ini mempunyai sama maksa seperti objektif yang sebelumnya. Namun begitu, objektif ini lebih kepada pelajaran. Di samping itu, hikmat sosial dan sumbangan kepada jalan Allah. Islam amat menggalakkan pengeluaran yang melebihi keperluan. Ini bagi membantu masyarakat setempat. Dengan cara ini juga merupakan salah satu usaha membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Dan objektif terakhir menurut Dr. Najatullah Siddiqui, daya tahan dan pembangunan firma. Sebagai seorang usahawan, seharusnya mempunyai perancangan serta usaha dalam meningkatkan keuntungan secara wajar. Ini bagi memastikan kemajuan dalam perniagaan dapat dikekalkan. Penerangan untuk kepentingan pengeluaran. Di dalam ekonomi konvensional, kedudukan untuk aktiviti pengeluaran amat penting bagi meningkatkan kebajikan masyarakat, terutamanya dalam menyediakan keperluan asas yang selaras dengan pembangunan semasa yang semakin berkembang. Segala pihak mengeluarkan sendiri keperluan kehendak mereka. Kini, penggunaan mata wang telah memudahkan individu untuk memenuhi kehendak mereka. Ramai juga yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran kerana ingin mendapatkan wang bagi digunakan untuk keperluan kehendak. Ini juga secara langsung bantu penuhi kehendak orang lain. Berdasarkan ekonomi konvensional, kehendak manusia tidak terbatas berbanding kemampuan sumber-sumber. Aktiviti pengeluaran dapat diberi perhatian agar sumber terhad dapat dimanfaatkan dan dapat memperbanyakkan lagi kebajikan ekonomi. Dua kepentingan ekonomi konvensional ialah pengeluaran dapat tingkatkan taraf hidup masyarakat dengan tingkatkan lagi kebajikan ekonomi. Seterusnya, pengguna harus cekap untuk imbangi sumber yang ada banding dengan kehendak manusia. Berdasarkan Islam sentiasa mendorong supaya bekerja dan berusaha dalam aktiviti pengeluaran. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pelbagai kemudahan di bumi supaya kita dapat mengolah dan menjadi sumber rezeki. Dalam hadis Rasulullah SAW, kebanyakannya menyatakan bahawa kerja produktif adalah seperti berniaga dan menternak. Dengan ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya aktiviti pengeluaran dalam Islam kerana Nabi dan Rasul juga turut mencuburi kegiatan ini. Saya Mastura binti Muhammad Arifin dari kelas DPM 2A. Baiklah, saya akan menerangkan tentang konsep barangan dan perkhidmatan. Apa itu konsep barangan dan perkhidmatan? Berdasarkan teori ekonomi konvensional, barangan boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki cita rasa serta nilai ekonomi. Manakala perkhidmatan pula sesuatu urusan yang memudahkan aktiviti pengeluaran dan pengagihan. Bagaimana pula dengan sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam pula bukan sahaja melihat barangan dan perkhidmatan sebagai sesuatu nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan, tetapi berupaya memenuhi kehendak keagamaan dan keperluan masyarakat, sekaligus memastikan proses peruntukan sumber yang optimum serta sosioekonomi yang harmoni. Oleh itu, Mozil Khauf telah menggunakan konsep barangan dengan istilah At-Tayyibat dan Aris. Apa itu At-Tayyibat? At-Tayyibat itu ialah barangan baik lagi suci. Ia mestilah barangan yang berguna dan berfaedah, yang membawa kebaikan dari segi mental, akhlak dan rohani. Bagaimana pula dengan Aris? Aris ialah barangan berupa kurniaan dan anugerah daripada Allah yang diperuntukkan kepada manusia. Dengan itu, penggunaan barangan tersebut hendaklah sentiasa dalam keridaan Allah, sama ada melalui cara atau tujuan penggunaannya. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis barangan dan perkhidmatan. Dalam sistem ekonomi konvensional, pemilihan jenis barangan dan perkhidmatan berasaskan kepuasan serta kuasa membeli. Dengan itu, kepentingan diri menjadi dorongan bagi pengguna membuat pilihan.
Dalam sistem ekonomi Islam pula, pemilihan dan perkhidmatan berasaskan matlamat pengguna Islam yang hidup secara sederhana, tidak boros serta menghindari penggunaan barang terlarang. Dengan itu, kita mestilah membuat pilihan barangan dan perkhidmatan berasaskan daruriyat, iaitu barangan keperluan asas. Tanpa barangan keperluan asas, manusia tidak berupaya untuk hidup sempurna. Seterusnya adalah klasifikasi pengeluaran barangan yang terbagi kepada 3 bahagian, iaitu klasifikasi keperluan manusia dalam perspektif konvensional. Yang kedua, klasifikasi keperluan manusia dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga adalah hierarki pengeluaran. Yang pertama, klasifikasi keperluan manusia dalam perspektif konvensional. Barang-barang perkhidmatan yang dikendaki manusia adalah dibahagikan kepada 3 yang dibagikan oleh ahli-ahli ekonomi konvensional pada abad ke-19, iaitu Marshall dan penulis-penulis terkemuka seperti Brandes dan juga Fernando. Kategori yang pertama adalah keperluan asas, iaitu kehendak primer seseorang manusia. Tanpa keperluan asas ini, manusia akan sukar untuk meneruskan kehidupan yang sempurna. Misalnya, tanpa makanan, manusia akan mati. Begitu juga perlu adanya pakaian dan tempat tinggal. Jadi, ahli-ahli ekonomi telah memikirkan dan memasukkan 2 lagi keperluan dalam keperluan asas, iaitu yang pertama adalah keperluan-keperluan untuk keinfesionan dan yang kedua adalah keperluan-keperluan semasa. Kategori kedua adalah keperluan untuk keselesaan. Tahap ini merujuk kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keselesaan dan menjadikan kehidupan kita lebih selesa, seperti adanya kemudahan kipas angin, 1 set sofa di ruang tamu dan sebagainya. Kategori yang ketiga adalah keperluan barang-barang mewah, merujuk kepada barang-barang yang mahal. Golongan-golongan berada ini biasanya menikmati barangan seperti ini sebagai tanda dan juga lambang kemegahan. Namun, wajar diberi perhatian bahawa klasifikasi keperluan manusia juga bergantung kepada taraf hidup seseorang itu sendiri. Bergantung kepada siapa yang menggunakannya. Sebagai contoh, seorang yang berjawatan, tukang kebun, juga menggunakan kereta. Ini tentulah barangan mewah kepadanya. Seterusnya adalah klasifikasi keperluan manusia dalam perspektif Islam. Perkara-perkara ini dapat dilihat melalui tulisan Afzal Ur-Rahman, Anan Zarqa, M.A. Manan dan lain-lain. M.A. Manan dan Muslihuddin hanya membahagikan tahap barangan keperluan hanya kepada 3 bahagian, iaitu keperluan asas, keperluan keselesaan dan juga keperluan barangan mewah. Dan seterusnya, Afzal Ur-Rahman pula membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu keperluan asas, keperluan kecekapan, barang keselesaan dan juga barangan mewah. Sadiq pula membahagikan kepada 5 kategori, iaitu keperluan hidup, keperluan asas, barang keselesaan dan barangan mewah serta barangan yang membahayakan. Ini jelas bahawa keutamaan penggunaan dalam perbelanjaan adalah tahap keperluan daruriyat, tasniat dan kamilat sahaja. Dan perbelanjaan lebih daripada tingkat ini merupakan perbelanjaan yang membazirkan dan juga perbelanjaan yang boros. Dan yang terakhir adalah hierarki pengeluaran. Hierarki pengeluaran dalam sistem ekonomi Islam adalah berdasarkan kepada permintaan pengguna. Pengguna dalam Islam adalah pengguna yang dapat memandu tingkah lakunya dalam mencapai kesesuaian maksimum dengan norma-norma Islam. Antara hierarki pengeluaran barangan yang mengikut keutamaan adalah pengeluaran barang keperluan hidup, pengeluaran barang keperluan asas, pengeluaran barang keperluan kecekapan, pengeluaran keselesaan dan juga pengeluaran barang mewah. Assalamualaikum, saya Siti Nurhamiza binti Muhammad Rabi. Saya akan membentangkan mengenai faktor pengeluaran. Menurut sarjana ekonomi Islam seperti M.A. Manan dan Dr. Muhammad Abdul Munim Al-Jamal, manakala sarjana ekonomi konvensional seperti Marshall telah mempunyai pandangan yang pelbagai tentang faktor-faktor pengeluaran yang dapat dirumuskan seperti tanah, modal, keusahawanan dan juga teknologi. Faktor yang pertama ialah tanah. Tanah merupakan aset fizikal alam semula jadi yang meliputi semua yang ada di bumi, laut dan juga udara. Al-Quran dan Al-Sunnah banyak menekankan agar tanah diusahakan secara sewajarnya kerana tanah dilihat sebagai sumber semula jadi dan sumber boleh pupus.
tanah adalah sumber semula jadi kerana tanah merupakan tempat untuk manusia bekerja, membina rumah, membina kilang, melakukan pelombongan dan juga menjalankan aktiviti bercocok tanam. Ini adalah menjadi kewajipan kepada manusia untuk membangunkan tanah untuk mendapatkan sewa tanah dan juga upah atau untung hasil dari eksploitasi tenaga buruh seperti pajakan, sewaan, pertanian, perindustrian dan peternakan. Sumber yang boleh pupus ini juga adalah untuk generasi yang akan datang kerana saiznya yang semakin mengecil. Apa yang penting ialah manusia mesti sentiasa berfikir bagaimana untuk meningkatkan daya pengeluaran dari penggunaan tanah. Jangan jadikan tanah yang ada terbiar tanpa melakukan atau menjalankan aktiviti ekonomi kerana ia merupakan satu pembaziran yang akan menghalang dari tercapainya kebajikan manusia. Faktor yang kedua adalah buruh. Sumber alam tidak bermakna kepada manusia jika tidak dieksploitasi menjadi sesuatu yang berguna dengan menggunakan tenaga buruh. Buruh dinamakan juga sebagai sumber manusia yang berperanan melakukan kerja-kerja ekonomi secara profesional dengan menggunakan keupayaan mental ataupun tenaga fizikal yang selalu juga disebut sebagai kola putih dan kola biru. Menurut Islam, seorang buruh itu perlu mempunyai sifat seperti jujur, amanah, tekun, rajin, bertanggungjawab dan sebagainya. Islam memandang manusia yang bekerja dengan gigih, tekun dan sabar untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh manusia sebagai ibadah. Manusia yang malas dan membuang masa dengan sia-sia akan hidup penuh dengan keinaan, kesusahan dan juga kelaparan. Apa yang penting di sini ialah memahami bahawa buruh atau sumber manusia bukannya mesin atau manusia ekonomi. Tetapi perkara yang amat penting ialah mengubah orientasi budaya buruh supaya rajin, bersemangat dan produktif dalam melaksanakan tugas. Buruh juga patut menjauhi kerja-kerja yang membawa kepada maksiat, dosa ataupun kejahatan. Selain itu, buruh juga mesti memiliki kecekapan, kesihatan fizikal, kecerdasan mental, pendidikan dan juga latihan. Buruh tidak juga bebas dalam melakukan apa yang disukainya yang dilarang oleh syarak. Buruh juga tidak boleh mensabotaj majikannya dan majikannya juga tidak boleh menindaskannya. Ialah modal. Modal ialah harta kekayaan yang membantu untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan seperti mesin, kenderaan, bahan mentah dan juga wang. Tanpa modal, proses pengeluaran tidak dapat dilakukan hanya dengan usaha gigih manusia sahaja. Modal merupakan hasil simpanan dari kerja kuat seseorang. Ianya juga boleh diperolehi dari pelaburan semula wang dalam perniagaan dan juga pinjaman tanpa faedah. Modal mestilah bebas dari unsur-unsur ghibah, penipuan, spekulasi, perjudian, rasuah dan lain-lain lagi. Modal juga perlu digunakan sebaik mungkin untuk menjalani atau melaksanakan aktiviti pengeluaran dan juga untuk tujuan tabungan bagi kekayaan dan pelaburan semula. Islam melihat modal sebagai amanah dengan dijana secara baik dan tidak diboroskan. Islam menegur manusia untuk menyembunyikan modal kerana ia boleh mengurangkan kadar kemajuan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini kerana tidak mampu melaksanakan ekonomi kerana ketidakcukupan modal. Sebaliknya, Islam menggalakkan pelaburan modal melalui musyarakah dan mudharabah dengan berkongsi untung rugi. Faktor keempat ialah organisasi. Organisasi ekonomi bertanggungjawab dalam merintis, merancang, menyelia dan melaksanakan aktiviti pengeluaran
contohnya seperti pertanian, perindustrian, perkhidmatan dan lain-lain lagi. Organisasi mesti mempunyai manusia yang baik, berkualiti dan bekerja keras. Ianya supaya proses pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang halal dan berguna untuk kebaikan masyarakat serta dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat umum. Organisasi ini berorientasikan amanah, ketinggian mutu barangan atau perkhidmatan dan juga kebaikan. Ia terbahagi kepada dua bentuk. Pertama ialah mudharabah, iaitu berkongsi untung, dan musyarakah, iaitu berkongsi untung rugi. Mudharabah beroperasi bila pemodal menyediakan modal dan usahawan melaksanakan aktiviti ekonomi dengan untungnya dibahagi sama mengikut nisbah yang dipersetujui bersama. Manakala kerugian akan ditanggung oleh pemodal sahaja kerana usahawan telah berusaha gigih dan jika rugi ia tidak mendapat apa-apa upah. Manakala musyarakah ialah perkongsian equity dan tugas dalam aktiviti ekonomi yang memberi implikasi untung rugi ditanggung bersama. Faktor yang terakhir ialah keusahawanan. Keusahawanan menggerakkan pengeluaran dan usaha-usaha yang produktif. Pengurus atau pengusaha menguruskan kerja-kerja perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang akhirnya boleh dikongsi bersama dengan pemegang saham atau untuk keuntungan sendiri dengan melaksanakan prinsip mudharabah dan juga musyarakah. Untuk itu, ekonomi Islam melihat aspek keusahawanan perlu kepada keutuhan moral, ketepatan waktu, kesungguhan, produk bermutu dan kejujuran mengurus sebagai teras keusahawanan yang berjaya. Bahkan, ia dapat mengurangkan kos pengurusan dan penyeliaan. Daripada saya, sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, pengeluaran merupakan aktiviti ekonomi yang penting sama seperti penggunaan dan pengagihan. Dalam pada itu, pengeluaran merupakan asas kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi serta kebajikan masyarakat. Seterusnya, kehendak-kehendak manusia dikawal ketat dalam menentukan proses pengeluaran. Dengan itu, muncullah aktiviti penggunaan yang sederhana dan seimbang mengikut tahap daruriyat, hajiyat dan kamaliyat. Sekian saja daripada kumpulan 5. Terima kasih.